Puaslah saya menanam bumi, menanam bumi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah di sekitar majlis-majlis perkahwinan dan juga isu-isu kekeluargaan masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manaf Dan Mawi. And of course, dia punya academic is getting better. Yeah. One Shout thing out- aku shout nak out shout to, out lah. Aku nak shout out kan, seriously. Aku really nak shout out to Shadana EduRich. Ni gemuk babinya. Seriously. Bagus lah, dia bagus. Dia bagus bapak dia. Seriously. Proven record. Anak kau, anak aku. Proven gila Yes. babi dia. Highly recommended. Ini bukan pasal dia adik angkat aku, bukan dia saudara kita, bukan dia apa, bukan members It was a apa. blessing bila kau recommend dia kat aku tu. Yes, One day kalau aku yes. kat rumah ni aku tanya kau. Yes. Bro, kau ada orang tuition teacher maths, then kau recommend aku Syadan ni. Seriously lah, dah agak 2 tahun dah aku dengan dia base center, no. And my kids from F, Both your kids, both my kids, no, from FU to now A's and B's, bro. Wow. They are A's and B's, no. And because of that, they are not they are having fun, and they It builds their confidence. correct. They're having fun doing maths. So no Malay will want to have fun with Malay in maths. So yeah, aku proud of that achievement lah. You know, it's been constant for over since last year. It's not Diorang easy pay lah to A and maintain. B tu, It's not easy to maintain. not maintain. Yeah, but yeah, shout out lah to EduRich lah. You should highly recommend it. Ni Alhamdulillah. bukan publicity atau nak advertise. Ini bukan diorang boleh time, bukan. But this is really the shit lah, advertisement. Siapa yang tinggal Hougang, Sengkang, they have their own centres. Aku rasa Woodlands pun ada. I'm coming Diorang ada Tampines Is it? Aku tahu aku ada. Ya, Kalau diorang korang ada nak Hougang, contact ke apa, kalau korang dengar episod kita and you are interested to find out more, you don't know how to reach out to them, just get through to us. Yeah. We can pass you the numbers. Recommend, Yeah, recommend. even Syadan was in our previous episode. Yes, correct, remember, correct. pasal maths dan Melayu. Itu 3 episod dia berbual pasal maths. Aku sampai ni ngantuk. Shout out lah. So that's about Aiman lah. I mean, itu je lah. Aku harapkan yang he excels lah. You know, aku don't give expectations, but Betul. I'm there to support him in any way. As long as he keep going, tu je lah. Aku rasa kita as parents also play a very important role Betul. how these children are shaped up as they reach into young adulthood. Correct. We all know kebanyakan, mungkin bangsa kita tak sangat. Bangsa kita ekstrim, kadang-kadang tak ambil peduli ataupun lantak kau lah nak, asal kau bahagia, asalkan tapi kita Dan tahu juga tak susah aku. betul. Kalau perempuan jangan balik bawa perut. No, it's the stereotype, Yeah. but it is what it is. True. Right, but tapi kita tahu bangsa-bangsa yang lain they put high expectation on their children. Correct. And this can actually work for them or against them. Tapi one thing aku notice, speaking from personal experience, for my own parents, ketika aku masih belajar lagi, mungkin pasal aku ni the youngest, and sama and at the point of time, kita punya parents may not be as well educated as we are right now lah. So that's the reason why dorang pun nak ambil tahu tapi tak tahu macam mana cara and everything. So they technically left me with to my own device, macam left me lah on my own to sort out my future. Well, I mean along the way, you made wrong decisions. That's part and parcel of life. But I guess dengan that free play, that kebebasan yang diberikan oleh parents, I guess alhamdulillah I turn out well. And I guess the reason why I turn out okay is not because of aku ni pandai ke apa, tapi the fact that I don't have that added pressure daripada parents tau. See. So it's one thing to handle peer pressure umur 17, 18, 19, kau nak kena
belajar, pressure daripada kau punya student, sekolah and everything. So it doesn't help with the fact that bila kau kena pressure dengan family, kau nak kena belajar, kau nak kena dapat ni, kau nak kena. So it doesn't help. Correct. So I guess dengan adanya that a bit free play, it really give me that ruang untuk to maneuver myself to be more freedom. True. I think maybe for you, aku tak tahu lah. Maybe kita realize yang education is important in the later stages in our life. Correct. Macam it can with that free play, it can turn out well or not. Correct. Macam apa aku same situation kan kalau kasi aku free play, tapi aku free play gila babi. Bo play play all the way. All the way. Sama juga. Sama. So I think when they see me struggle, to balance my education, sekarang nak ambil diploma, going to my last semester, and it's not because trying to prove to myself, and also I want to prove it to my family as well. Lagi anak-anak kita. Dia tengok bapak engkau setting an example. That's important juga, bro. Betul. They see me struggling all these things. Aku really can't wait to show that. Pasal it's been a lifelong dream of mine. Of course. After the last whatever happened to me in my past, I have make it a point. I wanted to pursue my studies, of course, and I want to go more. But now I really want this really bad to show. Speaking of which, kau baru upload kau punya results of 2 of the modules. My last 2 modules. I'm going through my last 2 modules. Tapi baru upload results yang the last modules. The last module. You did well, brother. Merit saya terperanjat that scoring system for sekolah kau is merit is just below distinction. Below distinction. Not bad. I mean, aku don't know how much that percentage is. Tak payah tahu lah. Jadi aku tahu. Aku sudah tua ni janji pas. Janji pas. Sama juga macam aku lah. Tak kisah GPA ke, GPO ke, GP ke, GPMG ke apa, janji pas sudah. I mean, it's not easy. Kita nak jaga family, kerja, benda-benda extra kita buat kat luar dengan belajar and everything. It takes a lot of discipline for us to, and time management, bro. And these 2 things are the things that we don't have much. Definitely, aku kenal kau kenal aku. We are not disciplined. And kita punya time management sucks. So bila benda-benda gini we have no choice but we have to step up and I won't say put in our A game lah, but we have to step up and make sure that kita tak ketinggalan lah. Correct. So like what you said tadi, kita ni late bloomer in the aspect of education. Kau alhamdulillah you are completing your diploma soon. And I've always tekankan pada kau kalau ada rezeki, ada masa, ada kesihatan, don't stop there. Yeah, man. I mean, look at you, bro. Aku have been saying this a lot of times. Yes. You are one of my inspiration. I know. To see you now, kau ada degree. Aku nak macam kau sah. Betul. It goes both ways. Aku tengok kau baik. Aku nak macam Ian. I want to be like you. You know, zaman-zaman kita diploma dah cukup baik. Serius lah. Betul. Actually, kalau aku dapat diploma, aku kira yang paling pandai dalam keluarga aku. Alhamdulillah. Sekarang bukan paling pandai lah. Paling highest qualified lah. Yalah. So that's the truth. Because zaman kakak-kakak aku Betul. O level dah baik. Terbengkak dah baik tu. Kerja pasal dulu O level dah kira dah tinggi juga, bro. Kakak aku yang sulung ada O level, dapat kerja bank duk. DBS Bank, bonus 7 bulan 8 bulan punya. Tu dah kira baik. So then the thing the progression O level dah tak cukup. Betul. Diploma pun tak cukup. Pun tak cukup. Diploma sekarang pun tak cukup. Sekarang ambil degree. Engkau pergi kat mana-mana, engkau ambil batu kau campak, confirm kena degree holder. Sebab sekarang degree bersepah-sepah tu. Correct. And it doesn't have the added value anymore. So that is one of the reasons I can't believe I'm saying this. Initially memang aku tak percaya yang aku boleh belajar sampai degree. Tapi sekarang ni I can't believe I'm saying this again. Aku rasa aku nak kena sambung ambil master. Aku dengar juga. Kalau fikir-fikir balik, memang masih traumatizing tu. Aku ada PTSD tau. The fact that this PTSD is not bedek punya tau. Ni terus terang cakap masjid punya. Every time aku sekolah aku SUSS dekat Clementi Road. Every time kadang-kadang balik daripada masjid, aku akan lalu sana. Every time aku drive past sana macam badi tau tu. Macam siulah, ada assignment belum buat, ada projek belum buat, belajar exam. Tapi fikir-fikir dah habis belajar.
Sampai sekarang tu masih ada PTSD. Tapi bila aku fikir balik, do I really want to go through that hassle again? Now it's not matter whether I want or don't want. It's just a matter whether do I see the importance, perlu ke tak perlu lah. Dan by the look of it, aku rasa tahun depan aku mula terbabit lagi, ambil masters lagi 2 tahun. All the best. Masters tau. Good luck. I need a lot of luck. I need it, brother. I mean kalau apa kata orang tu, I think one of the reasons kita nak pursue, everybody has their own aspirations, their dreams to pursue higher learning, especially adult learning ni kita. Tapi kadang-kadang there are also people like me who don't have that funding. Kita depend on SkillsFuture, we depend on SSG funding, which is we help a lot tau. Really helps a lot. 90% of the subsidy tau. Banyak bro. And you pay that boleh lah, manageable amount lah. Which kau have that flexibility of paying by installment. And that's one good thing about Singapore. Aku really suka that the education in Singapore is really number one. So cakap pasal kos pembiayaan belajar ni masa aku ambil diploma kat Shatek, kita bukan keluarga senang. Betul. Mak bapak sama Shatek is a private school, tak ada subsidi. Oh tak ada? Tak ada. Serius dia punya cost fees aku ingat exactly $12,360. Aku tak malu untuk mengaku bahawa mak bapak aku jual rumah setakat untuk nak tampung aku punya belajar. So alhamdulillah habis diploma. So bila after that, lepas NS, aku belajar ambil aku punya advanced dip. Aku belajar sendiri, bayar sendiri. Aku ambil student loan daripada Standard Chartered. Rabak G, dah macam hutang kredit card Syul. Tu nasib baik tu dah settle. So alhamdulillah bila aku ambil degree ni, dapat scholarship lah daripada tempat kerja kan. Kalau tak pun, betul-betul pun, it's gonna be a challenge. Berapa kalau ambil degree bro? Kalau tak ada sponsorship semua macam ni, berapa? Aku punya is about between the range of 28 to 32,000. Sialah. Yes brother. Masya. Abak Ji. Diploma aku baru berapa? 8,000? Yes. Nanti 7-8,000. Yalah, about that lah. Itu pun 90% subsidi after SkillsFuture, bayar around 1,000. Betul. Itu pun. So the point is, kalau tak ada all this form of assistance and financial assistance, kadang-kadang orang yang boleh belajar, orang yang berminat untuk belajar, tapi mereka ni dihindari oleh tersekat lah all these financial factors lah. So alhamdulillah sekarang ni it's a bit easier lah. Kalau dibandingkan dengan dulu time-time kita. I think to be a Singaporean also, it makes it has added advantage. Betul. Kau tengok, maybe aku tak tahu lah, maybe orang-orang kita ni, kita sambil leka dengan this kind of education. Kita tengok orang-orang kawan-kawan kita di seberang tambak, diorang nak except for the Bumi Putra lah, whatever that is lah kan. My Malaysian Chinese friends, diorang actually nak kena ambil student loan, all this shit. They call it what, PTPTN or something like that lah. And they have to repay it back now bro. Kita sini at least subsidi kita cuma bayar berapa je. And some more ada orang sama SkillsFuture tak pakai. Aku sindir aku ni. Tak ada, at least kau sponsor. All this time kau sponsor different. Tapi yang mana boleh gunakan SkillsFuture tu sampai ada beribu-ribu kat dalam SkillsFuture, pakailah. It's true because cakap pasal this government assistance memanglah our government is not perfect. No government is. Okay, memanglah ada baik ada bagus. Certain policies that orang implement tu memang sakitkan hati, burn a hole in the pocket lah. True. Tapi kita tak boleh juga deny the fact that kita kat Singapore ni, we couldn't ask for a better living condition. Lifestyle kita terjaga. Safety, security and also healthcare. Betul. Healthcare number one bro. Kau tak ada duit, kau pergi, kau buat muka kesian, send bill to home, tu kau bayar tak bayar tu lain cerita, tapi diorang tetap akan treat kau. From what I know, some personal friend yang got into an accident dekat luar negeri, selagi kau tak bayar deposit, selagi tu diorang bangaikan kau kat tepi tau. One of my close friend, kakak dia accident dekat Melaka. Lagi dia tahu Singaporean kan, belum bayar deposit, diorang ambil x-ray, diorang ambil darah untuk buat test. Selagi dia tak bayar tu deposit, selagi tu diorang tak release the result. What's the freaking point, right? Correct. So the point is, kita bukan nak bodek-bodek government ke apalah, tapi kita bersyukur lah kat sini, smaller country, easier to manage, tapi it's not perfect lah.
So speaking of that, InsyaAllah tahun depan doakan aku, kalau aku masih lagi sihat, masih ada umur, masih ada kewarasan otak untuk belajar lagi. So Masters of apa kena ambil? Masters of Master. the Sea. Aku dah cakap Master of Puppet. Aku tengah contemplating lah, either masters in cyber security ataupun digital forensic. Security. Tak ada masa depan lah security. Itu nanti marah tu. Zat marah. So it's either cyber security ataupun digital forensics, which is related to apa yang aku buat sekarang. Correct. Tapi most likely aku rasa I'm more inclined towards that that digital forensics. Digital. Yes. All the best, insyaAllah. So that's that. Belajar, kita cakap pasal belajar budak-budak. Cakap pasal budak-budak, anak kau main bola kan, dapat offer pergi Bayern Munich Academy kan. Kau tahu yang the two monkeys yang aku jaga, Farah dengan Fairul. Ni jadi kita buat recording 15 bulan kan, 16 bulan besok diorang pergi Sweden. Sweden dok. Bukan tournament biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng. Diorang main to Gothia Youth World Cup. Bukan aku nak accent ke apa, tapi aku rasa budak-budak sekarang beruntung. Ya man. Dulu kita paling banyak dapat main school team dah bengkak. Top Cup pergi Sentosa main satu game, kalah kena knockout, lepas tu the whole day mandi laut. Balik hitam legam. Mungkin monorail. Kacau chicks. Kalau kau bagus sikit kau dapat main club, tapi dulu club pun belum ada league, belum ada Belum. S-League, ada NFL. Dulu apa prominent Milo team. Yes. No, then you have Line City Line City Cup. Sebab kalau daripada Milo punya team, is a feeder squad for Singapore B, under 16, under 18. That was the Topper Cup. That was the shit, man. NSSL lulus di soccer. That was the little part. Kita dah belasan ada Specs 2000 everything. Tapi sekarang ni budak-budak banyak tau akademi tu. Correct. Arsenal Academy lah, Man U Academy, Man U tak ada. Barcelona, Bayern Munich. Banyak. So yang monyet-monyet 2 ekor ni, diorang masuk di club GSSL lah. I think it's an affiliation with one of the clubs kat Singapore ni, one of the S-League clubs kat SPL club kat Singapore. The good thing about that is aku rasa budak-budak ni ada exposure. Dulu kita main bola, the only form of exposure kita ada is tengok TV pun tak sangat. Sebab dulu TV tak banyak bola, kita main bola blok. Dulu World of Sport, World TV. of Sport kan, every Sunday pukul 11 pagi. Correct. Brian Richmond, aku ingat, bukan Mark Richmond, bukan anak dia ni, bapak dia Brian Richmond. So sekarang ni budak-budak dah untung, dah ada that academy, this academy. Memang for normal-normal yang tu nak kena bayar, tapi kalau yang macam bagus sikit dapat scholarship. Yang budak-budak aku ni, yang anak-anak aku ni dapat pergi Phuket, dapat pergi Sweden ni besok ni. So aku rasa kita pernah terfikir dapat pergi Sentosa main bola pun dah kira bengkak tu. Tinggal Yishun dapat main bola kat Tampines pun dah kira happy. Sekarang ni pergi Sweden macam tak ada. The exposure is better nowadays. Correct. With the facilities, the I think right now with a lot of other foreign club which is involved. One of them is Emirates di Qatar. Oh yes. One of them, Yes, they also ada academy kat sini. Budak-budak Jepun ni bagus-bagus tau. J-League baik bro. Kalau dapat pergi J-League. Itu J-League satu hal yang aku tengok budak-budak anak-anak aku main bola ni. Boleh dia pergi tournament dekat Padang. Dia punya teams under 9 punya tournament. Budak-budak bawah 9 tahun, budak-budak Jepun ni baik-baik lah Syul. Tu aku cakap dengan bini aku, aku rasa ni kalau lawan tim orang tua pun, orang tua tak nak gigit pun susah. Serius. Orang punya lincah berkicau baik Syul. That shows the standard of football. Masih jauh lagi jauh. Tapi it's good progress lah bagi untuk Singapore football. Goal 2010 dah ke mana? Dah ke laut. 2010. That was 10 years ago. 11 years ago. 12 years ago. 12 years ago. Tapi baru-baru ni aku nampak satu artikel dekat Facebook dekat Singapore top tau FIFA ranking. Serious? Number 1. Tapi e-sports. Kira game bola. Tu memang Singapore memang banyak budak-budak main game. Number 1 in the world tau. So that's the point lah. Budak-budak sekarang ni beruntung. Belajar senang. Nak sports, mak bapak support. Macam wadah ada bro. Kegunaan banyak. The platform that has been given to kids nowadays if they don't take advantage of it yes, rugi. Kalau kita by time we have this kind of platform a lot of avenues for you to excel maka I think kita sekarang bukan masters lagi tu. PhD. Kita dah main lebih dapat main club
pergi selection dapat dah bengkak. Lepas tu pergi report ke club, dapat baju, dapat bag, dapat kasut. Lepas tu besok lagi training paitao tak datang. Lepas tu walk around, pergi pasar, pergi jemputan, pergi mana-mana pakai itu baju, pakai seluar, pakai bawa itu bag. Aku rasa that's the difference lah. Kita dulu dapat selected meringkasa bro. Engkau meringkasa bro. Lepas tu dia merge dengan Hogang aja. Aku I don't know, tu lama before meringkasa Football Club. Betul, meringkasa. Dia punya goalkeeper Steven Ng, aku ingat lagi, Singapore United choice. Dapat apa, Topper. Was it Topper dia punya brand? Aku lupa lah apa. What was our kita punya sponsor, kid sponsor. I forgot about it. Dapat tu tahu. Aku dulu main club ni, tak mau cakap nama dia punya club is the first club kat Singapore yang pakai Nike tu. Dia punya bongkak macam sialah club player. Tapi gitulah, dapat baju lepas tu tak gitu ni paitao. Perangai Melayu. Dah dapat kit je paitao. Perangai Melayu perangai Melayu stupid. Tapi then again there's always a concern lah. Kalau kau nak main bola professionally kat Singapore, how long can you last? Betul. I mean nothing against anyone. Kalau orang-orang ada dengan kecil hati, minta maaf lah. But it is what it is. Correct. Sebab paling banyak kau pernah boleh main sampai berapa umur. Then after that, but there's always a hope lah. Sekarang ni a lot of ex-professional soccer players, they become coach ataupun jadi referee. All those national level punya referee. Tadi aku main, aku hantar anak aku pergi tournament tu. Kau tahu dia punya referee siapa? Zulkifli Katoyoho tu. Legend. Dia masih gitu-gitu juga, dengan rambut karipap dia, dengan meja cengkong kan. Dia cakap bang, Zulkifli Katoyoho midfield maestro. Baik Hasnim Harun punya time bro. Hasnim Harun sekarang aku nampak dekat Facebook. Serius Di Tokijan aku nampak dekat di Facebook. Tokijan. Bashir Khan dah ada kedai kopi Kampung Gelam Cafe. Serius lah. Dia owner lah, Bashir Khan, Singapore goalkeeper dulu. Sekarang semua bisnes. Baik tu dah main bola. Abang Malik gitu lah Chill Abang Malik. Gitu juga. Chill bagus. Dia bisnes juga. Dia kecil gitu kan, dengan rambut dia itu So aku rasa sekarang tak dapat main bola, kita jadi bola lah. Dah bulat macam bola kita kan. Aku main FM mobile je. Sanggup bang kau. Sekarang aku tengah main PS4 masih main PS4? Tak. Dah tak main. Dah tak ada. Apa lagi kita nak berbualkan ni? Kita ada bit more time nak berbual. I think before we knock off this episode, catch up episode, kita dah aku dah post in Manap Mawi punya social media about our new t-shirt. Yes, new t-shirt kita. So the sizes I will post it in our social media. Kalau korang semua nak tengok macam mana kita punya t-shirt, aku dah upload. Ada size chart je. Untuk muslimah pun ada, lengan panjang pun ada juga. Jadi kalau nak pre-order silakan, terus komen lah. Murah-murah je, cheap $30 je. Cheap $30. Kita bukan not out to make money out of it, tapi $30. bukan nak kata create brand awareness lah. Tak ada brand pun. Bukan siapalah kita ni Manap Mawi kan. Suka happy. Initially aku bikin ni untuk aku dengan kau. Tapi bila dah post kat Facebook, adalah kan antara rakan-rakan kita surprisingly nak juga yang ada nak muslimah, nak panjang. Why not lah. So ada size-nya daripada S sampai 5XL. Size chart je nanti aku akan upload di Facebook. So siapa yang badan sikit gempal jangan takut, sebab kalau aku dengan Manap ada boleh pakai, boleh muat. Boleh. Yang lain semua masih ada harapan untuk pakailah. Betul. Untuk badan macam aku ni is actually for 4XL. Kalau nak selesa ambil 5 sekali lah. Nak selesa ambil 5 lah. Macam kau 3XL okey. Sebab aku kecil sikit. Tapi panjang aku pakai panjang lah. Yang tahu lah, tak payah cakap kenapa lah. So look out for our new so-called merchandise. Kita punya t-shirt Manap Mawi, berharga $30 saja. Untuk muslimah pun ada size daripada S hinggalah 5XL. Muslimah sama harga long sleeve sama harga. Tak ada beza, sama harganya. Kita cuba kasih harga yang berpatutan lah. Berpaputan Okay, so what's in store for us? What's the plan, coming plan? So next week kita akan bersama, ni cerita duka sikit lah kita akan bersama seorang wanita, a very strong woman yang baru saja kehilangan suami dan baru saja lepas iddah
Dan kita akan bertemu ramah dengan beliau untuk menanya beliau bagaimana menghadapilah kehidupan beliau selepas pembagian suaminya tercinta kan, dan dalam masa edah ni kan apa yang beliau lakukan, all these things lah. So kita akan bersama dengan seorang wanita yang baru saja kehilangan suami. Dan minggu ke hadapannya kita akan bersama dengan seorang ustaz yang juga memberikan perkhidmatan package umrah dan wisata kan. Kita akan bersama beliau. Aku pun nak tahu lebih juga pasal umrah haji ni. Kita nak tahu juga macam bagaimana cara-caranya. Kita selalu dengar, tengok kawan-kawan kita, makcik-makcik kita pergi umrah, kita pun macam rasa terkesima kan. Betul. Kita pun kalau nak satu hari dapat sampai ke sana, betul, insyaAllah. Mungkin kita akan kasih satu informasi untuk kita kongsikan kepada kalau aku dengan kita. kau agak boleh pergi sama-sama tak? Terbalik terima ke tidak? Aku takut kita punya merepek terbawa-bawa sama. Boleh buat podcast tu tak? Boleh. Kepala otak kau nak pergi Kaabah. Kau nak kena sampai peti. Asal orang pergi Kaabah nak buat ibadah, kau nak buat podcast. Kita ibadah. Tapi buat podcast secara live di sana pun okey. Baju friendship. Kepala otak kau. Sampai situ yang kau fikir sampai kau nak buat podcast kat Kaabah. Betul lah. Style orang tak dah bikin. Okey, aku nak cerita kau pasal salah ke? Ada kita tanya ustaz tu Kepala otak salah ke? Janganlah Syul. Asal dia punya nawaitu dah lari. Tak ada nawaitu, tetap kita jalankan. Kita buat semua. Dah habis semua, kita dah habis. Dah selesai umrah tu ke haji ke. Okay, kau nak tanya, kau tanya. Tapi standby lagi 2 minggu kena maki dengan ustaz Okay. Nak cerita pasal umrah ni. Experience. Aku belum pergi umrah. Tapi just before COVID, one of my good friends pergi umrah. Alhamdulillah. Kira the father of budak-budak yang aku jaga ni lah, anak-anak aku ni semua. So there was once masa time nak tunggu in between Zuhur dengan Asar tu, dia call aku lah, video call. Habis kita berbual lah, kau sihat kat sana, macam mana ibadah umrah kau dah selesai. Sekarang aku dah baru lepas Zuhur nak tunggu Asar and everything. Kau kat mana? Aku kat depan Kaabah. And at the point of time umrah mungkin tak ramai sangat macam time haji. So ada sikit space lah, ada kelonggarannya lebih lah. So dia video call, dia tanya, kau nak tengok Kaabah? So dia literally walk up to Kaabah. With that video call, dia tunjuk Kaabah depan-depan. Aku nangis Aku tak tahu kenapa aku nangis. Seriously aku nangis. Bini aku pun nangis. The best part, anak aku kat sebelah. Anak aku tanya, Jadi betul ke rindu Uncle Bai sampai gitu sangat? Kenapa? Lah, kalau betul punya rindu sampai Uncle Bai telefon nangis-nangis, kepala otak kau. Aku nangis bukan pasal Uncle Bai kau. Aku nangis pasal aku nampak Kaabah. Adik kan ada rindu. Kita tengok video dia, kita dah nangis. Macam mana kita kat depan ni, macam mana experience dia tak tahu. Kita belum rasa, kita belum tahu belum. Takut aku. Takut. Bukan takut nak berdepan layak tau. ke tidak. Layak ke tidak. Alamak, rumah. Aduh mak, ni buat-buat pun belum rumah aku dah start berdiri. InsyaAllah kita doa. Dengar dah start preparation kan kau? Dah pasang niat. Dah pasang niat. InsyaAllah doakan kalau tu tahun depan ke apalah. Belum confirm lah dia punya exact bulan berapa nak pergi. InsyaAllah lah doakan ada rezeki, doakan ada kesihatan. Sebab nak take advantage of the situation. Cuti masih banyak kan. Cuti tahun lepas masih belum sentuh lagi. Cuti tahun ni jangan cakap lah. Cuti tahun 2020 baru habis. So kau boleh roll over 9 hari je. So 9 hari sebab because of COVID. See. So aku punya cuti daripada 2020 boleh bring over 9 hari. Wow. So itu baru habiskan. Sebab nak kena habiskan by bulan 6. So sekarang cuti 2021 punya ada lagi 14 hari. Itu belum termasuk aku punya time off lagi. Time off aku rasa 8 hari ke 9 hari. So satu tahun aku punya cuti 21 days. So tahun ni the only reason kenapa aku nak simpan cuti, insyaAllah lah. You never know. Sometimes tiba-tiba datang ke ada kemampuan nak pergi. Pergilah. One more thing before kita knock off kita punya episode ni. Dengar dah ada kucing baru. Kalau korang dengar kat background tu,
Just on time lah. Bila dia berbual dia, tadi dia senyap sekarang dia nyam. Boleh dengar aku Dah ada. Hai Abang Jamil, aku sakakan satu, rupa-rupanya 2. Korang tahu mula-mula aku memang tak nak ada kucing. So dah ambil seekor, dah jadi sayang. So first Lola. Sekali bila dah ambil Lola betina. Betina. Dah ambil Lola tu seekor, orang pun cakap kesian Lola, tak ada kawan, tak ada teman. So kebetulan pakcik aku pun satu demi kucing baru bersalin I see. Taman Raya 4 ekor kucing Parsi. Makin kuat pula. Dia tahu kita buat pasal dia makin kuat. So dia kata kalau kau nak ambil lah. Ni Parsi? Ni Parsi yang putih ni. So nama dia Elsa. Betina juga. Aku buat balik. Tak apa macam Parsi. Belum lagi. Aku rasa Belum lagi, belum. Aku rasa dia Parsi sebelah ujung, sebelah kampung-kampung bukan tahun Parsi macam saya. So baru ambil, baru 3 hari lepas ambil. Okay, so Lola dah masuk 5 bulan. Si kecil ni baru sebelum raya dia bersalin, just before hari raya. So dia baru masuk 2 bulan lebih. Kecil lah kan. Tapi bila aku bawa balik, dia fanatik tu. Si kakak ni tak ada apa-apa. Kakak ni tengok kan masa muka, kenapa Mina ni ngomong fanatik dengan aku. Tapi dia yang dia balik. Sekarang masih gaduh. Masih belum lagi get along. Belum bersuah muka masih lagi aku masih separate, put in separate cages. InsyaAllah lah. Tapi masih aktif lagi lah. Masih aktif. Tapi Lola dah tak aktif lagi Lola dah relax kan. Relax sikit. Dah manja-manja, dah lepak-lepak correct. So like what I told anak-anak aku dengan wife aku dulu masa sebelum ambil Lola, stop at 1. Sekarang we stop at 2 lah. Please lah. Cukup lah. Dua cukup. Welcome to the family. Dia jangan nanti ada orang ketik-ketik lagi bro. Kesian. Lawa kucing je. Putih hitam itu je lah. Abang Jamil aku sakakan satu. Oyen. Nanti panggil Oyen. So sekarang rumah aku bau tai kucing. Sebab budak-budak ni normal lah. So normal. Tapi sekarang itulah. Dulu tengok Shopee. Dah ada case sekarang besar case kau. Dulu tengok Shopee beli barang-barang sendiri. Sekarang tengok Shopee belanja makanan dia, pasir dia. Aku dah jadi officially jadi a cat dad lah. Cat dad. Tak tahu. Masa satu kau very fond of Lola. Lola masih aku sayang. Aku dah lama dengan dia kan. Tapi dia merajuk tu, macam merajuk lah. Macam tak tengok muka aku. Asal aku rasa dia tahu, you telah menduakan I. You bawa betina lain balik rumah Shopee boleh pakai ni NS Free 5 credits boleh pakai apa? Kau ni dah masuk? Dah habis pun. Aku ni belum masuk. Shopee lambat Shopee boleh pakai kan? Boleh. As long kalau kau ada pay now, the merchant itself ada pay now, ada next QR code, boleh pakai. Jahanam. Aku dah first day dapat, dah habis tu. That day so macam-macam kau beli lah. Shopee, semua Shopee. Tapi tak payah beli mic lah. Tak payah beli mic. Mic kita masih baik kan. Jangan nak beli mic sampai 1 lebih kan. Masih biar tak beli. Cukup lah, tak payah beli lah. Kadang-kadang it's not in need and wants a need lah bro. Tapi bila tengok Shopee tu mesti banyak benda ketuan. Lagi boleh. Sekarang ada baru je paste. Kepala otak. It's better than Atom. For me lah, I think Pace, P-A-C-E. Kenapa better? Pasal dia ada macam ada perk shop back. Kau dapat points. The more you sebab how it works is the same. Cuba kau dapat points, and that points kalau kau dah accumulate, you can redeem. Aduh. Okay, truth be told, aku sekarang Grab jalan terus. Sebab aku ada Grab Pay Later kan. Mula-mula kredit is only $100. Lepas tu dia naikkan $700. Sekarang musibah dah $2,500. Dia macam kredit card, tapi nak kontrol lah. So nak dijadikan cerita, semalam aku buka TV. TV aku meletop. Pasal kat luar ni lah. So sekarang ni macam mana tu? Dah about time lah. Dah 5-6 tahun pakai ni TV kan. So sekarang hall sebesar-besar tidak, pakai TV 24 inci. Nampak macam kecil macam accent pula kan. Macam nak mata nak kena screen tengok TV kecil. So apa juga boleh ajar Prism juga. So semalam tengah tengok-tengok, dan bini aku cakap nanti dulu lah. Kalau diikutkan hati boleh juga Pay Later ke, Pay Now ke, Don't Want to Pay ke, apa ke, Atomy ke, apalah. Aku baru beli TV juga. Tak membantu. Aku baru beli TV tapi karusel murah, 250, 200 second hand, which works perfectly fine lah. If you not intending to buy a new one. Kau sebagai kawan, kau tak membantu aku langsung. Orang tu hantar lagi, orang abang Melayu tu bagus. Alhamdulillah, dia hantarkan lagi, dia bawa blok.
Bayar on the spot. Hantar aku link dia. Ada carousel. Apa yang link je kan? Alah, Carousel dah user lah. Oh dia itu je pay second hand. Oh, satu je. Dia dah beli baru. So carousel it works lah for second hand yang barang-barang okay. Alhamdulillah. So it works. Smart lagi. Wow. Smart 220 tu aku bayar. Berapa inci? 55. Macam TV aku yang Ya. Tak ada pun Atom ada apa. menjahanamkan. Bayar installment berapa je bro. Prism is in TCL also okay. Not bad. Aku dengar TCL is good. Is it? TCL. Tengoklah nantilah macam mana lah. Jahanam. Baiklah, itu saja kita punya episod buat kali ni catch up session. Merchant bersama Manap dan Maui. Capi. Jangan lupa untuk bersama kami minggu depan dengan episod bersama seorang wanita yang baru saja kehilangan suami, baru saja lepas iddah, dan kita akan tanyakan bagaimana perjalanan hidup beliau. Dan itu je saja daripada kami berdua. Saya Mim Alip Manap. Saya Mim Alip WI Mawi. Ini Manap bin Mawi Show. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey Manap, agak-agak engkau kita 55 nanti dapat rasa tak duit CPF kita? Entahlah, aku tak tahulah bro. Pasal apa? Sekarang minimum sum makin lama makin tinggi bro. Macam mana? Aku pun tak tahu apa nak buat. Hans, agak-agak engkau apa kita patut buat? Betul juga. Banyak orang actually face this situation lah. Diorang tak tahu whether 55 kita boleh keluarkan kita punya duit ke, berapa kita dapat ke. Banyak orang macam excited tau. Wah, kita turn 55, boleh kita keluarkan duit. Tapi there's a lot of thing yang kita boleh pakai kita punya CPF money. Kan CPF ada 3 benda kan. Ada OA ordinary account, SA special account dengan MA Medisave account kita. Betul. Oh, yeah. So kalau untuk OA, usually biasalah orang pakai tu untuk beli rumah. Tapi selain tu juga kita pun boleh invest kita punya duit. Oh iya ke? SA pun boleh. Oh sure. So banyak orang kan bila diorang turn 55, diorang susah nak hit dia punya full retirement sum. Pasal betul lah tadi Manap Mawi cakap, bila kita every year dia akan tukar. Dia akan menaik. Betul. Imagine dalam 30 tahun bila I turn 55, entah berapa. Sekarang rasa dalam 180 ke 190, lebih kurang macam tu lah. Agaknya kat time-time gitu kan 300 ke apa, kita tak tahu juga. Nasib kau lah nak. So kalau gitu selalunya kita akan investkan diorang punya OE account supaya kita dapat grow, supaya lebih daripada dia punya full retirement sum. So kita dapat keluarkan yang bail-in cash. Okey. Jadi kalau misal kata kalau aku berminat untuk buat investment ni, macam mana aku nak contact kau? Okey, boleh contact saya, lungsuri saya kepada Instagram saya dekat 9, itu nombor sorry. Instagram @HansEzra, HANSEDZRA, atau can contact me dekat my handphone number 9028 5600. Check